membantu. Betul, membantu 20% kan? 20%. Undi di media sosial. Okey, tanpa berlengah banyak masa lagi, kita nak dengarkan atau nak lihat animasi yang ketiga, Sofia. Daripada Nick Zulkifli bin Nick Hitam dengan berjudul Umrah. Oh, jom. Hah? Sama-sama kita saksikan adakah kita akan berjaya. Mata akhir. Itu dia. Sejarah telah tercipta. Emas Olimpik pertama. Coach, macam mana nak jadi hebat macam coach? Kamu tewaskan bayang-bayang kamu dulu. Bayang-bayang? Tunggu coach. Wow. The only victory that counts is the victory over yourself. Saya rasa macam itu betul-betul kita punya kompetitor kita sebenarnya bukan orang lain. Tapi diri kita sendiri. Itu yang main bayang keluar tu Bayang kan. tu agak seram sikit lah tengok. Tapi
Cantik. Oh, Saya suka, cantik, saya suka, saya suka. kreatif, inovatif, Wow. semuanya lah. Kan? Siapa sangka kan? Dan tadi Sofia tanya saya, yang masuk ni, dia orang ni pro ke? Kan? Ini pro ke amateur sebab saya rasa bukan satu storyline tu satu, tapi macam orang kata transition semua tak cantik lah. Betul. Macam tengok orang profesional Dan mereka yang menghantarkan penyertaan ini memang semuanya mengikut tema. Tapi kalau kita lihat penjurian pembangkahan juri tu, kita tak tahulah lihat daripada segi apa kan. Yeah. Kadang-kadang macam kita buat terrarium tempoh hari kan, kita dah bagi tajuknya, tapi mungkin ada kesilapan-kesilapan sikit, mungkin tidak nampak real dan sebagainya. Itu terrarium. Tapi dari segi animasi ni, pakar-pakar kita ni lihat banyak perkara. Betul. Dari segi jalan ceritanya dan temanya, mengikut peredaran zaman sekarang ni ke kan. Saya suka tadi sebab dia ada teknologi. Saya suka semua-semua finalist kita menggunakan teknologi pada masa yang sama. Macam Afat sebut jugalah, ini agak kreatif daripada segi penerimaan seseorang dengan animation tu pun terpulang kepada mata seseorang melihat animasi tersebut. Lepas tu gabungan tadi ketika buat latihan tu dengan app tu. Dengan app, nampak? Itu teknologi terkini. Betul. Nampak gabungan tu begitu cantik. Tadi VR ni app, saya rasa macam wah, mantap. Tak sabar nak berkenalan dengan individu ini. Kita terus saja bersama dengan Nick Zulkifli. Ya. Hai, ini dia orangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Ceritakan sikit kenaan umrah. Ya. Baik. Terima kasih host dan para juri. Jadi saya kenalkan, nama saya Nick Zulkifli bin Intam, pelajar animasi Fakulti Animasi Akswara. Jadi cut short tu kita punya animasi umrah ni, dia menghidangkan jalan cerita yang berlandaskan konsep perjuangan. Di mana keseluruhan cerita ni berpusat kepada watak utama ni, Lee namanya, yang berjuang untuk capai matlamat dia dalam sukan badminton lah. Jadi yang menariknya bagi kami, peranan antagonis tu yang biasanya kita nampak antagonis ni selalunya watak musuh sekitaran daripada situasi yang luaran. Tapi kali ni umrah membawa konsep manifestasi negativiti dalam diri protagonis ni ataupun self-negate sebagai satu jemaah yang nyata lah. Dia sekaligus berfungsi sebagai antagonis yang halang Lee ni mencapai kejayaan. So perkaitan yang kita nak tunjukkan adalah sebagai cerminan kepada orang ramai bahawa rata-rata penangguhan kejayaan kita ni berasal daripada dalam diri kita, bukan daripada faktor luaran. So menyentuh sikit kaedah penghasilan animasi umrah ni, kami menggunakan konsep hybrid di mana 2D dan 3D kami gabungkan. Kalau nampak watak 2D, watak dalam animasi ni menggunakan teknik 2D dan backgroundnya menggunakan teknik 3D lah. So untuk kami yang novice ni dalam penghasilan animasi ni, ini agak satu yang eksperimental lah. So akhirnya saya sentuh sikit berkenaan penghasilan jalan cerita dan storyboard. Pada peringkat awalnya ceritanya bila kami buat ni agak panjang. So kami terpaksa potong sampai 60% juga, dan kami terpaksa olah beberapa kali cerita ni untuk pastikan jalur cerita dia ni kemas dan juga persambungan antara plot-plot tu elok lah, selain memastikan animasi ni siap sebelum deadline yang ditetapkan lah. So that's 2 minit lah. Baik, terima kasih. Okay. Saya sejujur-jujurnya lah, saya suka. Kalau saya juri, saya bagi markah yang tinggi sebab orang kata macam memberikan motivasi diri pada masa yang sama. It's real, it's reality memang kehidupan kita, memang kita lah sebenarnya musuh kita yang sendiri. Dan juga 2D dengan 3D tu saya macam novice rupanya. Betul. Beliau ni berfikir di luar kotak ah. Kalau kita fikir macam ni, dia fikir gini luar. Respect. Okey, kita dengarkan komen daripada juri kita. Dipersilakan Dr. Ros Laili. Mulakan dulu. Saya. Okey, Nick, tahniah ya Nick dan juga rakan-rakan anda kerana berjaya menghasilkan animasi yang menarik. Animasi memberikan impact serta animasi yang kita katakan ada nilai moral ataupun value added daripada segi penceritaan. Okey, jadi apabila saya melihat daripada awal animasi ni, apa yang saya boleh katakan ialah less is more. Saya suka dengan cara penyampaian cerita ini yang mana ianya bersifat kemas, simple, mudah mereka letak serta komposisinya dengan warna yang memberikan mood. Dengar saya tak? Can you hear me?
Alright. Okay, mood ataupun suasana jalan penceritaan disampaikan oleh Umrah ni, yang mana kita lihat yang kita katakan tu sebagai dark and gloomy tu mewakili kepada um, perasaan individu itu terhadap peluang yang diberikan, dan akhirnya dengan perasaan kelam dan juga perasaan yang kita rasakan tidak bersemangat itu akhirnya digantikan dengan sesuatu yang lebih bermotivasi serta sesuatu yang lebih memberikan impak yang positif. Alright. Secara umumnya saya suka composition yang disampaikan di dalam Umrah kerana tidak banyak faktor-faktor ataupun tidak banyak elemen yang serabut dalam tu, straight to the point. So kita lihat objek-objek utama sahaja yang disampaikan, tidak ada support elements yang lain, tetapi itulah yang memberikan impact kepada cara penyampaian mesej yang cuba disampaikan oleh Umrah. Dan juga memang saya juga suka dengan cara bagaimana kita punya handphone dipaparkan dan sebagainya, dengan cara teknologi juga seperti yang disebut tadi. Itulah yang memberikan satu kelainan juga, dan kita kata memberikan satu trend yang terkini yang menunjukkan Umrah ini adalah satu animasi yang mengguna pakai ataupun yang melihat kepada the paradigm shift, serta ianya juga memberi ataupun kita kata mengikuti peredaran zaman, kepada kehendak-kehendak ataupun nature of the learning style ataupun keperluan hiburan generasi baru sekarang ni. So saya juga dah lihat kepada storyboard yang dihasilkan oleh Umrah, dan sebenarnya memang saya juga sangat tertarik dengan storyboard. So this is not the storyline tapi storyboard yang disampaikan. Kemas. Cara penyampaiannya kemas, cara drawingnya juga kemas, cara jalan ceritanya juga kemas, dan straight to the point kita kata. Jadi apa yang disampaikan oleh Umrah melalui kombinasi komposisi yang simple dan juga dengan mood serta audio yang diberikan itu, saya rasa dianya memang memberikan tema ataupun dia fit to the theme yang telah diperlukan oleh Selangor Youth Skill ini. Jadi saya rasa saya tertarik juga dengan Umrah ni, antara salah satu animasi yang favourite saya di dalam semua animasi yang telah saya lihat ini. Terima kasih and all the best to you, Nick. Terima kasih. Thank you. Okey, baik. Terima kasih Dr. Roslaili. Dan seterusnya komen daripada Dr. Lim, silakan. Dr. Lim dengar? Dr. Lim tak dengar suara saya, Dr. Lim? Mungkin Dr. Lim boleh komen penghasilan animasi daripada Cik Nick Zulkifli. Silakan Dr. Lim. Okey. Baik. Boleh dengar? Okey, silakan. Komen. Okey. Alright. Tahniah and congratulations pada team Nick Zulkifli. This is really one of my favourite. Okey, I akan bermula dari pemilihan tajuk animasi Umrah. Very catchy, very easy to remember, but also very powerful. Right? Umrah is the name for the innermost and darkest part of a shadow, kan? So bayang yang paling gelap sekali. Okay, tapi dari selain daripada memain bayang-bayang yang secara literal, you boleh nampak dalam animasi dia, you boleh memang nampak team Nick bagaimana dia orang main dengan bayang, tapi secara metaphorical dia pun ada konsep bayang dekat sana. Alright, bayang as our internal enemy. Alright, so nice use of shadow, lighting, camera angle. Alright, and I want to give I think the sound effect is really commendable. Alright, sound effect dia tepat, every actions, every plot, the sound effect is just right. Alright, and the animation you can really see the follow through. Okay, kita tahu animasi untuk action dia bukan satu perkara yang senang. Alright, but you can almost feel like you're not watching animation but real life action.
Alright, you almost come to a point where you forgot that you are actually watching a 2D animation. Alright, I want to say that because I want to give the compliment kepada team Nick yang spend banyak effort dalam, I rasa lah diorang pakai teknik rotoscoping. Right, you trace back the animation. Right? Yep. Almost to a point where you can see the actions of our beloved Dato' Lee Chong Wei. I think I can see that part. Yeah. Alright, walaupun Nick tadi kata dia bukan professional, dia masih novice lagi, tapi secara keseluruhan you boleh nampak it's a very well polished, well finished production. Dari segi originality, aesthetics, compositions, right, as well as the perspective lah. Alright, and at the end, I think the ending is also very smart. Alright, you boleh nampak there's a bit of suspense where the shadow, you know, is still animating, right? And I think the message also, there's a good projections. They play with projections into, you know, the Wawasan 2024, right, 2025 or whatever. You can see all these latest technology, flying skateboard and so on. But in this animation, I can sense and feel a lot of passion of the team of Nick Zulkifli lah. I rasa dia ni memang spend a lot of effort. They love and have the passion in animation. Congratulations. Thank you. Wow. Saya rasa passion team ni bukan dirasai oleh mereka saja, tapi kita yang menonton dan juri juga telah pun melihat. Dr. Lim pun approve juga ya, memang ini itu inisiatif yang sangat besar. Okey, kita dengarkan daripada Afifah Imran. Bagaimana? Okay. Again, my point has been said by the other juries. Okay. So basically benda sama lah. It's like how korang play with the color scheme kan. At first masa dia is fighting dengan dia punya inner self tu, dia dark and then bila dia finally dah defeat dia punya bayang, dia punya reveal tu, dia dekat final dah rupanya, dah dekat dia dah dekat position. So it's a nice transition. Kamera angle yang korang guna daripada awal sampai akhir is very smart. And then the concept of fighting your own self tu, itu pun memang sangat kita kreatif lah basically. Saya tak ada banyak nak cakap sebab my points has all been said by the others juries. So yeah, lighting, shot and how you incorporate teknologi dekat dalam tu memang sangat menepati values SYS. So yeah, that's all. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Okey. Baik. Sama-sama kita nantikan keputusannya Cik Nick. Kan. Tahniah. Itu ialah gabungan antara tim tu loh kan. Kalau seorang buat mungkin tak jadi. Idea-idea tu harus diberikan banyak idea kan. Banyak orang individu. Betul. Kan? Walaupun kita ni tak kena, tak tahu pasal animation ke apa, tapi tengok effort tu sendiri saya macam yalah, satu team effort lah yang memang jelas terasa dan dapat dilihat. Okey, kita ada 3 lagi. 3 lagi finalis kita untuk pembentangan animation creation. Kita terus bersama dengan menonton, kita terus tontonkan animasi daripada Muhammad Arif Syahmi berjudul Jalur.